Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu sehat dan ceria selalu sepanjang sesi PDPR kita berlangsung. Tahukah kamu, salah satu benda yang amat berguna untuk menghasilkan sabut, komponen utamanya adalah minyak sawit. Dan Alhamdulillah di Malaysia kita kaya dengan sumber ini kerana Malaysia merupakan negara pengeluar, antara negara pengeluar terbanyak minyak kelapa sawit. Pada Isnin yang lepas kita telah tengok berkenaan dengan lemak. Okey, jadi hari ini kita pergi menyelami dengan lebih dalam sumber lemak utama, salah satunya adalah minyak sawit. Okey, mari kita tengok OP kita pada hari ini tanpa membuang masa. Jadi, OP kita pada hari ini adalah 5.5 iaitu minyak sawit. 5.5.1 kami akan dapat memerihalkan struktur buah kelapa sawit. 5.5.2 mengenal pasti aspek kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Kamu akan dapat membezakan kualiti minyak dan kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Apa benda sabut dan isi rong? Kita akan tengok. Dan 5.5.3 menerangkan urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Ada banyak sebenarnya, tetapi cikgu rasa untuk hari ini cukuplah kita melihat beberapa OP ini. Okey, minyak sawit. Struktur buah kelapa sawit. Yang paling penting kamu kena tahu berkenaan struktur buah kelapa sawit. Alright. Jadi ini adalah buah sawit. Pokoknya pernahkah kamu lihat? Ini adalah contoh pokok kelapa sawit. Ini pokoknya. Buahnya seperti yang di dalam buku teks kita. Ini buahnya yang telah masak berwarna orange kemerah-merahan. Okey, gambar foto 5.6 kamu boleh nampak struktur buah kelapa sawit. Di bahagian tengah kita ada isi rong, di bahagian tepi yang mengelilingi isi rong kita ada bahagian tempurung yang kuat dan kita ada bahagian sabut. Okey, tiga bahagian buah ini yang kamu perlu tahu kerana setiap bahagian itu mempunyai fungsinya tersendiri. Apa fungsinya? Bahagian sabut, mesokarp namanya dalam saintifik, yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Sabut ini kalau kamu picit, tekan menggunakan tangan, kamu akan dapat rasa minyak. Okey. Kemudian bahagian isi rong, kernel, yang mengandungi minyak isi rong sawit yang paling berkualiti. Jadi minyak yang paling berkualiti terdapat di bahagian isi rong, yang di tengah-tengah buah struktur kelapa sawit ini. Struktur buah kelapa sawit. Kemudian bahagian tempurung endokarp yang tidak mengandungi minyak. Ini fungsi dia untuk memisahkan sabut dan isi rong. Okey, dia melindungi isi rong. Okey. Alright, sebenarnya kalau kita bersemuka, kita akan dapat buat aktiviti 5.9 bersama-sama, di mana kamu akan dapat mengenal pasti kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Alright, kita akan dapat buat eksperimen ini, di mana akhir eksperimen ini nanti kita akan dapat dua jenis minyak yang berbeza. Kalau kita tekan tempurung, kita akan dapat minyak isi rong. Kalau kita tekan sabut, kita akan dapat minyak sabut. Dan kuantitinya adalah berbeza. Okey. Bila kita bersemuka nanti, insya-Allah kita akan cuba buat eksperimen tersebut. Alright. So, settle berkenaan dengan OP ini. Memerihalkan struktur buah kelapa sawit. Ada 3. Okey, apa dia? Sabut, okey, tempurung dan juga isi rong. Kamu perlu tahu. 5.2.2 mengenal pasti aspek kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Of course, paling banyak minyak adalah pada sabut. Okey, isi rong minyak dia berkualiti tetapi kuantiti dia sedikit. Settle OP yang itu. Kemudian kita pergi ke OP ini 5.3.3 menerangkan urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Kalau kita tengok buku teks ini sudah jelas dinyatakan bagaimana urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Okey, secara industri. Namun kita akan pergi tengok di sini dulu. Okey. Cikgu dah cari di laman sesawang ini. Kamu boleh tengok dalam skrin. Sekarang, palm oil mill process. Ini adalah proses yang berlaku di kilang. Kilang penghasilan minyak.
kelapa sawit. Kita boleh tengok ini fresh buah-buahan masuk ke dalam mesin sterilizer, masuk ke dalam mesin thresher, iaitu yang akan memisahkan buah dan tandan. Kalau kita tengok di sini, empty palm fruit bunch ni tandan yang telah dipisahkan daripada buah. Okey, buah pula akan diproses oleh mesin yang seterusnya. Kita ada proses menekan di sini, yang mana kita akan dapat memperolehi crude palm oil yang menunjukkan bahawa itu adalah minyak sawit mentah. Kemudian kita akan filterkan dia. Kemudian apa yang akan berlaku seterusnya? Alright, kita akan tulinkan dia. Proses yang seterusnya adalah penulinan. Kita akan bincangkan apabila kita rujuk buku teks nanti. Ini adalah overall yang berlaku apabila buah sawit itu diproses di kilang. Okey? Ini adalah contoh kilang dia. Okay. Di sini kita boleh tengok contoh kilang. Alright, buah sawit datang, seterusnya dia sterilizekan. Sterilizekan itu maksudnya dia dicuci, dibersihkan, kuman-kuman semua dibunuh. Kemudian apa yang berlaku seterusnya adalah threshing. Threshing ini kita mengasingkan buah daripada tandan. Okey, buah kecil-kecil yang tadi itu, yang 3 struktur yang kita baru bincangkan tadi diasingkan. Tandan akan diproses untuk kegunaan yang lain. Ada juga kegunaan tandan yang tidak ada buah yang kecil-kecil itu nanti. Alright. Kemudian apa yang berlaku? Buah tadi ditekan. Kita akan dapat palm nut fiber. Kita akan jumpa serabut yang tidak dapat digunakan. Dan kita akan dapat minyak sawit yang mentah. Okey. Mari kita tengok. Apa yang jadi dengan crude palm oil ni? Palm oil mentah. Ataupun minyak sawit yang mentah akan diproses. Seterusnya akan diproses lagi. Okey, dengan proses di sini degumming. Kita akan pergi tengok apakah itu proses degumming dalam buku teks nanti. Kemudian dia akan dineutralizekan, direfinekan, dan akhirnya baru dia akan menjadi refined palm oil yang kamu boleh akses di supermarket di luar sana. Alright. Okay. Pengekstrakan minyak sawit secara industri lazimnya berlaku mengikut urutan proses yang berikut. Tandan buah kelapa sawit. Okey. Tandan buah kelapa sawit, permulaan. Buah kelapa sawit bersama tandannya disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Haba daripada steam membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Steam juga melembutkan sabut pada buah kelapa sawit dan memudahkan buah kelapa sawit ditanggalkan daripada tandannya. Itu yang berlaku semasa pensterilan. Okey, mesin yang kita tengok dalam gambar ini tadi. Okey. Ini sterilizer. Ini mesin dia lah. Okey, ini mesin tapak di kilang kelapa sawit. Kemudian haba, okey next, penanggalan. Buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Bagaimana rupa mesin penanggal? Ini dia, thresher. Okey. Dia akan berpusing-pusing di situ, bergegar-gegar dan buah itu akan lerai daripada tandan. Okey. Pencernaan, digestion. Okey, buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya. Okey, bila dia panas, sabut akan tertanggal daripada tempurung. Alright. Sabut dan tempurung yang mengandungi isirung kemudiannya diproses secara berasingan. Fruit digestion. Ini rupa mesin dia lah. Okey. Boleh nampak di situ dalam gambar. Bila dah dipanaskan, sabut daripada tempurungnya dah diasingkan, apa yang berlaku? Nombor 1, kepada sabut. Sabut pengekstrakan minyak sawit, PO. Palm oil. Okey. Ini dia, PO, palm oil, minyak sawit. Ada dalam legend ni. Alright. Sabut diperah dengan penekan hidrolik atau skru untuk mengeluarkan PO. Okey. Kemudian, penurasan. Ditapis maksudnya, dituraskan, tapis. Gentian sabut diasingkan daripada PO, palm oil, minyak sawit, melalui penurasan. Kemudian akhirnya, penulinan. Steam dialirkan melalui minyak sawit untuk menghilangkan bau
dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam ataupun minyak sawit menjadi masam. PO disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warnanya. Kita akan dapat minyak sawit tulen. Okey. Isi rong. Apa yang berlaku kepada isi rong pula? Okey, PKO, palm kernel oil, minyak isi rong sawit. Isi rong perserakan minyak isi rong sawit PKO. Tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan yang tinggi. Okey, pada tekanan yang tinggi. Pada tekanan yang tinggi, kemudian isi rong diasingkan. Isi rong dikering dan PKO ataupun palm kernel oil, minyak isi rong sawit di dalamnya diekstrak dengan penekan hidrolik atau skru. Penurasan isi rong diasingkan daripada PKO ataupun minyak kernel sawit, minyak isi rong sawit melalui penurasan. Kita akan dapat minyak isi rong sawit yang tulen. Ini adalah urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Crude palm oil ataupun minyak sawit mentah, kamu boleh tengok warna dia orange. Orange kemerahan di situ. Tak boleh dimakan, masam dan sebagainya. How palm oil is made. Seeds are grown in nursery for about 12 months. Ini tumbuh-tumbuhan buat sawit tu, kelapa sawit tu diadakan daripada biji benih. Kemudian 12 bulan dia ditanam. Kemudian after 30 months they are mature and ready to harvest. Lepas 30 bulan dia dah matang dan boleh dituai. Dan kita tengok long fibers are used for upholstery cushions. Maksudnya fiber-fiber yang tak dapat digunakan tadi digunakan untuk menghasilkan produk-produk perabot seperti sofa. Empty fruit branch are used as organic fertilizer. Tandan yang tak ada buah dah, tandan yang dah dipisahkan tadi digunakan untuk menghasilkan baja. Kemudian, by steaming the fruits are sterilized then stripped from the bunch. Ini tadilah proses yang cikgu beritahu. Kemudian 5, fruits are pressed to produce crude palm oil, nuts are crushed and kernels pressed to produce palm kernel oil. Fruit tadi ditekan untuk menghasilkan minyak sawit mentah. Kemudian, nuts dia, tempurung dia tadi dipecahkan dan isi rong tadi ditekan untuk menghasilkan PKO ataupun minyak isi rong sawit. Kemudian waste is used as biofertilizer and to produce biogas to power the mill. Isi yang ataupun bahan buangan tadi digunakan untuk menghasilkan baja ataupun menghasilkan biogas yang dapat menjana tenaga untuk kilang tersebut. Refinery ini penulinan lah. Apa yang berlaku seterusnya? Crude palm oil, minyak sawit mentah. Crude palm oil, CPO, boleh digunakan untuk memasak. Ini yang telah ditulinkan, pure. Kemudian cooking oil, biodiesel, kemudian buat margarine, mentega, kemudian buat sabun. Ini kegunaan minyak sawit mentah. Minyak. Palm kernel oil, iaitu yang lebih berkualiti digunakan untuk menghasilkan produk kosmetik dan produk farmasi. Alright. Ini adalah kegunaan untuk pengetahuan kamu. Baik, itu saja sesi PDPR kita pada hari ini. Jadi kita dah cover beberapa OP sebenarnya. Memeliharkan struktur buah sawit, ada 3 tadi. Mengenal pasti aspek kuantiti minyak daripada sabut dan isi rong. Of course, sabut lebih banyak daripada isi rong. Dan 5.5.3 menerangkan urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.